Assalamualaikum. Pagi ni Kak Laila sekali lagi ya, Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk orang kata bersiaran lah ya dengan adik-adik ya, especially teringatlah Kak Laila pagi ni ya baru hantar Tajul Iman ke sekolah sebab dia hari ni awal sebab puasa kan ya. Hari ni 22 ya Ramadan. So I dah hantar dia kat sekolah tadi, dia nampak happy tapi I hope that he will find his way to the school. Yeah, meaning that the body and soul masuk dalam sekolah dah ya. So itu mengenai Tajul Iman dan actually Kak Laila punya bahan untuk hari ni it's not that about Tajul Iman sangatlah ya, tapi adalah kesangkut paut dengan dia ya sebab Tajul Iman, as I told you, he is my 18-year-old boy, autism ya, severe autism and severe ADHD ya. So Iman ni actually tadi dia kata tak nak cerita pasal Iman tapi cakaplah juga sebab dah mention pasal dia kan. Dia punya in term of ADHD features tu yang sebenarnya yang menyebabkan I selalu stres dengan dia. Bulan puasa ni Allahu Akbar lagi stres. Sebab apa? Dia yang pertama dia makan banyak lah. Dia tak puasa kan. I cuba juga ajar dia. Cara dia ialah I tak banyak kasih dia makan lah. Kalau dia balik dia minta makan bawa I kasih makan. Kalau dia senyap I senyap. Ya, tapi dia nak minum air tu I bagi je lah ya. Okey, itu cara dia berpuasa pada usia 18 tahun ya. Tapi saya faham tadi kesian on my way to school dia minta sardin, which means he asked for the roti sardin ya. Sian kat dia, dia ingat kedai roti canai buka kan. Okay, talking about Iman also, tadi cakap tak nak cakap pasal dia, tukarlah agenda ya. So I perhatikan my boy ni kalau ikutkan ADHD, one of the criteria of ADHD children, they have tooth decay tau. Maknanya gigi yang rosak. I ada dua orang anak autism ADHD. Irfan yang mild, dua-dua mild, severe mild autism, mild ADHD. Dia ni yang ini masalah. Memang tooth decay. So it's not that I kata setiap ADHD ada masalah tu, tapi kebanyakan memang ada masalah penjagaan gigi. Ya, yeah? Mungkin dia orang ni tak suka gosok gigi kot ya. Yeah. Okay, itu dari segi kesihatan mulut lah ya. Yeah? Okay, apa lagi? In term of dia punya ciri-ciri lain, Kak Laila hari tu nak cakap dah tapi tak cakap lagi kan. Okay. Dua orang because I have two boys, I bezakan yang dua orang ni. Tajul Iman ni because he is, I can say that no speech lah ya. No speech. So nak kata dia non-verbal, dia verbal cuma one word or two words. Okay. In term of ciri-ciri ADHD yang ada pada dua orang anak I ni yang I nampak, kalau Irfan dia memang ada general karakteristik iaitu impatience. Cannot wait. There and then. Betul tak? Dia nak masa tu juga. Itu Irfan. Kalau lah dia nak katakan suruh I goreng sausage kan bulan puasa ni kan. Ya Allah, selagi tak dapat sausage tu, selagi itulah dia akan minta. Ya, itu anak I Irfan lah ya. Okay, impatient satu, lagi satu dia in term of dia punya makan tu lah. Banyak makan dia tu lah ya. Banyak makan dia tu boleh nak kata dia binge eating, tapi dia tak binge mana, tapi bila dia makan dia lebih pada orang lah. Piggy eater lah kot, senang cakap. Okay, so that is the two kriteria yang I nak kasih you lah ya hari ni. In term of penjagaan gigi, memang budak-budak kanak-kanak ADHD ni dia ada masalah penjagaan gigi. Maybe they couldn't care less about the oral health kot ya. Kita lah kena lebih sikit. Macam ayah dia sekarang, sampai sekarang ayah dia gosokkan gigi dia. Okay. Okay, dari segi sekolah lah ya. So Kak Laila sebenarnya tadi terfikir juga ya. Kak Laila ni nak how to say, apologize kot kat cikgu-cikgu ni daripada Iman ni sekolah rendah sampai dia sekolah menengah ya. Yang pertama anak I memang severe. Kalau tengok school is not a very good place for him lah. Not a suitable, not to say very good, not suitable. Why?
He's not ready to learn. Ya, cuma dia pergi tu untuk socialization je. Ya, dia tahu apa itu sekolah. Ya, dan dia suka jumpa kawan-kawan. And the problem is during PKP memang hari-hari dia minta sekolah. You imagine, I got to show him that the school is closed. Iman, school is closed, saya kata. Tapi tu balik semula, kedatang balik tunjuk. Ya, dia macam he's very fond lah. Iman daripada dulu memang suka pergi sekolah. Ya. Okay. Now, dari segi cikgu-cikgu lah ya, Kak Lela akui lah dari segi cikgu-cikgu ni banyak kot. Dia orang ada krisis dengan Kak Lela. Sebab Kak Lela dulu tak tahu Kak Lela ADHD ya. Bila cikgu-cikgu kadang-kadang benda yang saya tak setuju, saya cakap je. Ya, kadang cikgu tak boleh terima. Ya, saya minta maaf banyak. Nak-nak lah macam tajuk Iman kan. Waktu dia dekat sekolah Kuala Dungun dulu, cikgu-cikgu sana adalah juga krisis dengan Kak Lela. Bukan dengan cikgu lah, dengan pembantu sebenarnya mula-mula. Sebabnya, salah saya juga. Tapi UiTM, I have classes from 12:15 until 2:05. Maknanya 25 minit. Tapi dia keluar pukul 1 tau. Imagine bila dia keluar pukul 1. Takkan saya nak masuk 1 jam kelas, saya nak keluar ambil dia kan. And masa tu ayah dia dekat ulang-alik dekat PPD Kuala Nerus di Terengganu lah. Ya. Bayangkan, every day my husband ulang-alik. Lepas tu bila I datang lambat, pembantu kadang-kadang dia pun nak rehat juga kan. Pembantu ni dekat PPKI ni, pendidikan khas integrasi ni, dia orang perlu pembantu ya. So saya akui, tapi bila saya lambat, kadang pembantu pun tak tahan sabar sebab anak saya dia mengamuk ke tak tahulah kan. Ya. So ada beberapa kali lah juga berkrisis tu. Jadi rasa kesal juga kadang-kadang ya. Tapi macam my husband kata lah, it's very hard to make people understand. Cuba you fikir, husband I kat Terengganu, I dekat sini mengajar, siapa nak ngambil anak? And anak I tak boleh naik van. Simply naik van, entah van mana entah naiknya. Because he can't speak. Kan? Siapa nak jaga? Okay, itu satu. Again, yang kali kedua lah. Yang dulu ada satu perkara besar lah. Ya. Cikgu-cikgu saya bersyukur sebab cikgu-cikgu sabar mendidik anak-anak saya. Tapi pada masa tertentu, macam Azim sebagai contoh. Ya, anak saya 3 boys. Iman, Azim dengan Irfan. Azim ni, he's a normal dululah saya nampak, tapi dia ada sedikit ciri-ciri OCD, obsessive compulsive disorder. Tapi tak apalah kot, dia tak banyak. Cuma saya tengah yakinkan dia, Azim, kamu mungkin ada sedikit ADHD tapi it's not that bad. Ya, kamu cerdik, kamu cantik, handsome ya. Cuma at the same time was feeling tu. Ya, perasaan was tu saya kata dengan you. Apabila frontal lobe ni tak berapa ataupun delay tau. Dia punya pembentukan dia delay. Jadi delay tu, anak saya macam lambat dia matang tau. Macam Azim itself. Ya, Azim itself, dia gitulah. Kita nak kena banyak atur dia lah. Ya, suruh mandi balik sekolah, suruh... Dia tahu mandi sendiri, tapi kadang-kadang mungkin juga saya ni jenis yang macam ada Ifan juga. Anak saya Ifan tu, kalau saya suruh dia pergi mandi sekarang, macam tu. Okay, tu yang masalah tu. Ya. Okay, apa lagi? In term of perhubungan dengan sekolah tadi lah. Berbalik semula kepada perhubungan dengan sekolah tadi. Cikgu, dia ada banyak sebenarnya pendidikan khas integrasi ni. They got to take care of orang bisu, orang pekak, orang... Dia ada banyak lah. Slow learner lain, ya. Down syndrome. Tapi bila autism plus ADHD pula, ini memang challenge yang besar lah. Sebab saya minta lah kalau dengar Rasyid Barazi ke siapa dengar kan. Senator kan sekarang ni. Dia wakil orang OKU ya. Saya nak sangat supaya adalah satu jenis sekolah ataupun mana-manalah at least dekat PPKI ni khusus untuk autism saja. Ataupun kelas untuk autism saja. Sebab kita boleh atur dia. Sebab dia orang ni memang tak belanjar sebenarnya. They have dia punya behavioural problem. Kita nak cater itu susah tu. Bab mengamuk dia lah tu. Macam tajuk Iman. Dia tengok orang lain balik, dia nak balik. Tapi I ada kelas. So I really hope that the teachers understand. Bukan saya saja-saja. Ya. Kalau saya berhenti 15 minit awal tu, tak apa. Don't expect me to stop 1 hour earlier. Kan? Itu satu. So other than that,
Cikgu juga ya, sebagai contoh anak saya lah, especially penggunaan tandas ya. Saya minta maaf banyak, saya dah lama dah isukan hal ni ya. Penggunaan tandas sebagai contoh. Kalau saya tanya dekat JPN Terengganu ya, memang tandas dalam PPKI tu untuk anak-anak istimewa ya. Jadi mungkin cikgu nak ajar kot budak-budak ni untuk keluar gunakan tandas yang luar bersama dengan pelajar lain. Tapi senario anak-anak saya, mungkin cikgu tak perasan. Anak saya dua-dua ni, saya tak tahulah. Saya ada, dia orang ni masalah dari segi dia punya sistem, sorry nak cakap malu juga kadang-kadang. Dia kencing tu dia tak boleh nak tahan tau. I tak tahulah kenapa, apa masalah dia. So macam tak Aidil Irfan, dia nak terkencing. Dah nak kencing sangat, dia terlepas dalam seluar dia. Sebab tu saya nak sangat cikgu-cikgu kadang-kadang consider biarlah dia guna tandas kat situ. Ya, kat dalam tu. Ya. Sama juga in term of Tajuk Iman ni lah sama juga. Dia pun sama juga. Lagilah dia suka bogel-bogel kan. So kalau dia tak perlu berjalan jauh untuk ke tandas luar, it is very very good lah. Alhamdulillah. I really appreciate if the teachers can let my boys using the toilet yang kat dalam. Ya. So Kak Laila tak nak cakap lama, nanti krisis pula dengan cikgu-cikgu ya. I am so sorry. Tajuk Iman memang dia jenis macam tu. Ya, doakanlah Kak Laila kaya. Every day I wish 3 things in my world. Macam student I kata, student I dah tahu dah skrip Madam Laila. Adik wish me 3 things in this world. For me, I got to be patient to deal with these 2 boys. Yeah, I'm healthy and I'm going to be rich. Anak saya kalau saya kaya, cikgu, tak payah saya nak hantar kat sekolah, kat PPKI. Saya tahu cikgu susah. Ya. Tapi Alhamdulillah, sekolah menengah suruh sekarang ni komitmen dia orang sangat hebat. Ya. Kalau saya dah hantar tajuk lambat tu, Cikgu Mazidah tu tanya saya, kenapa tak lambat? Tapi itulah tajuk ni dia punya krisis dia pula. Dia ambil risperidon, bila dia dah besar, mungkin kena ubah kot risperidon, tambah lagi dos. Bila dia tidur lambat, dia tak boleh bangun pagi, cikgu. Dia mengamuk. Dia kat sekolah, dia baik. Cikgu-cikgu semua heran. Cikgu kata, dekat sekolah okey je. Sesungguhnya anak-anak ADHD ni dia boleh merupa-rupa tau. Dia ada 2 watak. Saya adalah sasaran dia untuk dia mengamuk apabila dia balik. Bila dia awal pergi sekolah, dia ngantuk. Kat sekolah dia tidur tapi dia tak puas tidur. Tahulah kat sekolah bukan ada tilam pun kan. Dia balik rumah dia ngamuk kat saya lah. Saya adalah mangsa lah. Ya. So tak elok lah kan, saya tak adalah kata, saya ingat lagi Dr. Mahaya kata jangan kata kita sebagai mangsa, tapi saya adalah mangsa Tajuk Iman lah. Frankly speaking, bila dia balik dia akan ngamuk kat saya. Cikgu, dia pandai merupa-rupa budak-budak ni. So apa lagi pasal anak-anak saya kalau kat sekolah kan, Aidil Irfan. Aidil Irfan ni pun satu hal ni nak beritahu kat cikgu ya. Dia okey cikgu kalau nak tegur dia, but don't like make him feel humiliate. Dia rasa dia terhina. Cikgu tak adalah buat macam tu kat dia. Ayat cikgu betul je. Anak-anak normal cikgu, fine cikgu. Tapi anak autism and ADHD ni satu benda dia, because of dia punya ciri low self-esteem, they just cannot take it if you teachers tegur dia depan orang lain. Hari-hari dia minta kat saya dia nak berhenti sekolah. Saya takut bila cikgu tahu, cikgu tegur dia, nanti dia marah kat saya pula. Dia kata ibu ni mulut tempayan, dia kata. Aidil Irfan dia memang macam tu. Dia mild autism tapi dia very very frank. Dia style Mak Saleh sikit. Tapi kadang gitulah saya kata gini je lah cikgu. Apa yang saya cakap tu this is just between us. Tapi cikgu tegur dia. Kalau tegur dia marah lah. Dia nak tukar sekolah lah. Sebab saya dah kata dari tu kan. Ya, masalah budak-budak ADHD ni kalau dia kat sekolah dia under education. Dia tarik diri, dia dah masuk college, dia tarik diri, ada. That is one of the symptoms lah, yeah. So Kak Laila minta maaf, speech Kak Laila kadang-kadang mungkin tak teratur, because yang pertama you all tahu kan, I kan ADHD juga, I tak fokus, yeah. Tapi I have some points to talk to you, yeah. Next issue mungkin Kak Laila akan cakap mengenai PDPR lah. Tengoklah hari ni kalau ada masa I buat 2 video, yeah. Satu mengenai pembelajaran dari rumah, PDPR, ya. So itu adalah ancaman kepada pendidikan di Malaysia lah, ya. Cabaran, bukan ancaman, cabaran. Allah menguji kita. Okay, so yang baik daripada Allah, yang kurang daripada Kak Laila. Okay, Assalamualaikum.